apalah. Bunyi ting-ting pun tak tahu. Tak apa-apa lah. Susah ya kap. Dah banyak kali buat video pun susah ya kap. Hey, what's up guys? Assalamualaikum. Ada aku perhati video dak story. Ting-ting nak gaduh aku, ting-ting nak gaduh aku. Sekarang ni aku pula bercerita, kau duduk belakang Is. Sibuk dekat sini. Alright. Hari ni aku nak ceritakan tentang sejarah lama. Wah, tentang apa? Siapakah, apakah, mengapakah ia terjadi? Semuanya DOS. Korang kena stay tune video ni sampai habis. Let's go. Alright, hari ni aku nak berceritakan tentang potret Mona Lisa. Bukan potret lagu Hakim tu potret Mona Lisa yang sekarang ni menjadi bualan tentang lukisan tersebut. Kenapakah menjadi bualan sehingga hari ini? Sekejap lagi aku ceritakan apakah sejarah potret Mona Lisa ini. Tapi aku nak ceritakan dulu tentang pelukis potret Mona Lisa ini, iaitu Leonardo da Vinci. Siapakah beliau? Let's go, aku ceritakan. Jadi Leonardo da Vinci ni, wah, macam France aku bercakap. Dia merupakan seorang pelukis di mana banyak lukisan yang telah beliau buat di dunia ini sepanjang beliau hidup. Tapi ada satu lukisan ni dianggap sebagai karya agung sewaktu zaman kebangkitan Eropah pada kurun ke-14. Lukisan itu diberi nama potret Mona Lisa. So, lukisan potret Mona Lisa ni sekarang ini terletak di sebuah muzium di Paris, France, iaitu diberi nama Musée de Louvre. So kalau korang pergi ke Paris, korang boleh masuk ke muzium tu, dapatlah lihat sendiri potret Mona Lisa. Tapi dengan kata ramailah kat sana. So kalau rezeki korang dapat tengok face to face, betul-betul depan mata korang potret Mona Lisa tu, korang dapat nampak efek dia, di mana orang pernah berkata yang potret Mona Lisa ni mata dia bergerak. So kalau korang ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Kalau korang ke kanan, dia akan ikut mata ke kanan. Seram kan? Tapi itulah keunikan lukisan potret Mona Lisa ini. Alright, aku nak ceritakan sikit pada zaman ketika itu, di mana ajaran Islam sedang meningkat naik di serata dunia. Dan pada waktu itu bermulalah zaman kebangkitan, di mana golongan gereja Katolik ni cuba mencari ilmu-ilmu untuk disebarkan di Europe, ataupun kita panggil zaman Renaissance. So semestinya selepas zaman gelap mesti ada zaman kebangkitan. So selepas zaman kebangkitan ini terlahirlah lukisan potret Mona Lisa itu. Dan pada waktu ketika itu ajaran Islam ni terlahir dengan pelbagai tokoh. Antaranya time tu kita ada Ibn Khaldun, Ibn Sina, kita ada Al-Khawarizmi dan juga Al-Farabi. So ketika itu di bagi aku kawasan Arab lah, kawasan Arab tengah ada ajaran Islam yang tersebar luas ketika itu. Dan selepas kebangkitan Europe, Leonardo da Vinci ni telah melukis satu lukisan, iaitu lukisan potret Mona Lisa. Potret Mona Lisa ni macam ni. So, bagi masyarakat pada ketika itu, Mona Lisa ni mempunyai satu ciri-ciri yang menarik. Antaranya, lukisan tersebut mempunyai pencahayaan yang sempurna, bayang-bayang yang tepat, senyuman yang manis dan mata yang mengikuti subjek. Macam aku cakap tadi lah, bila kau gerak ke sana sini, dia akan ikut kan. Tapi kalau, yalah, dia sebuah lukisan, bila korang tengok lukisan tu seperti sebuah gambar yang diambil menggunakan kamera, cuma kau black and white kan dia je. Betul tak? Apa yang aku research sekarang ini, Mona Lisa ni menjadi mahal pada waktu sekarang ini, pada sekarang ni lah. Sekarang dengan nilainya sekarang ini 870 juta US dollar. Wow. Siapa yang dapat rembat Mona Lisa ni memang aku rasa kaya nak. So semestinya bila dah mahal ni menjadi satu tarikan kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Untuk pengetahuan korang, potret Mona Lisa ini pernah dicuri oleh individu tidak bertanggungjawab. Boleh dikatakan
duri dalam daging, di mana pencuri itu merupakan seorang bekas pekerja The Love. Dan potret ini dicuri pada tahun 1911, tarikhnya 21 Ogos. Atau senang kata 21 Ogos 1911, potret Mona Lisa ini dicuri. Di mana pada waktu ketika itu bekas pekerja tersebut telah mencabut potret Mona Lisa itu daripada dinding muzium tersebut dan membawa lukisan ini pulang ke rumah. Untuk apa dia bawa balik rumah kan? Potret Mona Lisa ini telah hilang selama 2 tahun, dan setiap kali perbicaraan tentang kehilangan potret Mona Lisa ini, setiap kali sidang media lah, kebanyakan pihak media akan memetik ayat-ayat Walter dan memanggil lukisan tersebut sebagai potret terbaik yang pernah dihasilkan. Kenapa pencuri itu, senang kata pencuri lah, kenapa pencuri itu mencuri potret tersebut? Mungkin kerana senyuman potret Mona Lisa itu, ataupun senyuman watak dalam lukisan Mona Lisa tersebut membuatkan pencuri itu geram. Gambar pun boleh jadi geram. So, selepas kehilangan 2 tahun dan setelah dijumpai, semestinya potret Mona Lisa ini menjadi sebuah karya yang sangat-sangat terhebat di dunia, di mana ada juga pemimpin-pemimpin dunia yang menyebut tentang potret ini di dalam teks ucapan beliau masing-masing. So, sekarang ini potret tersebut berada di Musée de Louvre dekat Paris, Perancis sana. So, kalau penggiat-penggiat seni, lukisan, arca, korang boleh pergi ke sana untuk melihat pelbagai hasil seni yang dipamerkan. Menariknya di muzium ini, korang dapat tengok pelbagai lagi hasil-hasil seni yang dilakukan, yang dipamerkan. Tetapi eksklusifnya potret Mona Lisa ini, dia mempunyai satu ruangan khas untuk potret tersebut. Dan semestinya jika ada satu ruangan khas, pastinya satu security ataupun satu penjagaan yang sangat-sangat ketat, satu kawalan yang ketat diterapkan untuk potret tersebut. Yelah, dah pernah kena curi 2 tahun, bukan tempoh yang sekejap tau, tempoh yang sangat lama. Selepas dicuri menjadi satu hasil karya yang teragung di dunia, mestilah dia nak jaga potret tersebut. Kerana satu potret tu dia mempunyai satu ruangan khas untuk dia satu je. Maknanya kalau korang pergi ke muzium tu, kalau kita biasa tengok muzium-muzium ni, okey, kau boleh tengok pameran-pameran ni, pameran arca ni, pameran lukisan ni, tapi untuk potret Mona Lisa korang kena masuk satu ruangan khas, dia sahaja ada dalam tu. Maknanya tak ada benda-benda lain lagi di dalam Musée de Louvre dekat Paris, France itu. Okey, aku nak ceritakan beberapa fakta ataupun teori yang ada di dalam potret Mona Lisa ini. Yes. Yang pertama ni yang aku tahu, dekat belakang Mona Lisa ini mempunyai satu lakaran jambatan. Jambatan apakah itu? Kalau korang tahu, korang drop komen kat bawah. Okey, tak apa, aku ceritakan sekarang ini. Jambatan itu ada fakta mengatakan jambatan ini adalah jambatan Ponte Buriano yang terletak di Itali. Tapi bila dah ada fakta-fakta seperti itu, mesti ada orang bidasnya, di mana ada penyelidik yang menyelidik tentang jambatan itu mengatakan bahawa jambatan itu jambatan Bobbio di Trebbia, di mana jambatan tersebut telah rosak akibat dihanyut banjir pada tahun 1472. Okey, seterusnya potret Mona Lisa mempunyai senyuman misteri. Okey, ada saintis daripada Universiti Harvard Amerika telah mengatakan yang senyuman Mona Lisa ini sukar difahami kerana keadaan fizikal manusia dan juga di dalam gambaran tersebut, lukisan tersebut tidak sama kalau mengikut kajian saraf saintifik saintis tersebut. Kalau korang tengok mata dia, ataupun kalau korang tengok direct lukisan tersebut, nampak macam luas tau senyuman dia. Tapi kalau betul-betul korang tenung betul-betul mulut ke arah mulut potret tersebut, ada ternampak macam satu bayangan dekat
bibir Mona Lisa tersebut. So bayang-bayang tersebut menjadikan senyuman Mona Lisa itu lebih luas. So betul tak kalau kita senyum nampak macam biasa kan, tapi dekat gambar tu bila kau pandang straight seluruh potret tu, dia akan nampak macam senyuman tu luas. Tapi kalau korang tengok satu persatu, senyuman dia lain. Pelik kan? Sebab dia lukisannya pun bukan grafik ke apa kan. Sekarang ni aku nak ceritakan tentang latar belakang ataupun background di belakang Mona Lisa tersebut. Di mana kalau korang perasan dekat gambar tersebut, Mona Lisa punya background tu tidak sama kiri dan kanan. Kalau kita fikir secara logiknya, kalau korang buat lukisan ataupun gambar, kalau contoh yang kau ambil gambar dekat KLCC, takkan sebelah kau nak letak Menara Condong Teluk Intan. Macam tak logik kan. Tapi dekat dalam lukisan tersebut, potret tersebut, dia seakan-akan macam selari lukisan tu. Tapi kalau korang teliti betul-betul, sebelah kiri dan kanan tidak sama. Dia ada tempat yang berbeza. Ada fakta mengatakan sebelah kiri tempat lain, sebelah kanan tempat lain. Korang try tengok gambar Mona Lisa, Google cepat. Alright, seterusnya aku nak ceritakan ada tanda tangan yang tersembunyi di dalam lukisan potret Mona Lisa ini. Okay, so kalau ikutkan fakta yang aku dapat sekarang ini, Silvano Vicenti, iaitu pengerusi jawatan kuasa kebangsaan warisan Itali, telah mendapati terdapat satu tanda tangan di mata belah kanan, iaitu ada huruf L dan juga V, di mana kalau kita fikir logik, mungkin tanda tangan Leonardo da Vinci, tetapi di mata kiri mempunyai huruf C, E dan B. Apakah yang tersembunyi di sebalik lukisan ini? Namun kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak The Love, Mosi The Love ni memaklumkan ia mungkin disebabkan rekahan akibat pameran di dalam muzium tersebut. Okey, fakta yang seterusnya ni agak menarik. Sampai sekarang tak ada siapa tahu potret Mona Lisa ini. Kalau kita dengar Mona Lisa ni nama perempuan, tapi ada yang mengatakan bahawa jantina kepada potret tersebut ialah lelaki. Tapi kalau fikirkan macam perempuan lah kan. Tapi siapakah Mona Lisa ini? So ada beberapa fakta mengatakan Mona Lisa ini menyerupa pelukisnya, iaitu Leonardo da Vinci, yang dianggap sewaktu dia lukis potret tersebut, yang menganggap dirinya sebagai seorang perempuan, dan itulah terhasilnya Mona Lisa itu. Ada juga fakta mengatakan di mana potret tersebut ialah pembantu lelakinya yang berkhidmat selama 20 tahun, iaitu Giacomo Caprotti. Aku terpaksa tengok kat iPad ni untuk menghafalkan nama-nama Perancis ni. Susah doh nak sebut benda ni kan. So ada juga yang mengatakan potret ini lama kelamaan dia bertukar menjadi wanita. Maknanya asal dia seorang lelaki, tapi lama kelamaan menjadi seorang wanita. Pelik kan? Pelik tapi benar. Tapi itulah fakta yang menarik tentang potret Mona Lisa ini. So itu sahaja guys, beberapa sharing aku tentang potret Mona Lisa ini. Malah Wings, Awi sendiri pernah membuat lagu menggunakan tajuk potret Mona Lisa ini. Mula kalau masa aku kecil-kecil aku ingat potret Mona Lisa ni lagu. Tapi dah besar-besar ni bila Google apa semua kan, ni lah malas nak belajar dulu. Dah besar baru kau tahu potret Mona Lisa ini merupakan sebuah lukisan karya yang teragung di dunia. So thank you so much kepada korang yang menonton video ini. Jangan lupa like, share dan komen dekat bawah. Share video-video ini kepada kawan-kawan korang, saudara-saudara korang, supaya diorang tahu yang kita orang akan ada video-video tentang fakta-fakta seperti ini. Dan pastinya korang jangan lupa subscribe kami guys. Kalau sambil-sambil korang dah tengok tu, jangan lupa subscribe dan tekankan button notification yang berbunyi ting ting. Macam ni bunyi dia. So thank you so much. Itu saja pada video kali ini. Kita jumpa di next video. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum. Let's go Zas.